Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wassalamuhu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyul 'azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Suratul Baqarah ayat 218. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang berhijrah dan mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka inilah kumpulan manusia yarjuna rahmatallah, yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, para asatidzah, jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya meyakini sepenuh-penuh yakin bahawa entah berapa ratus kali, ribuan kali mungkin tuan-tuan muslimin dan muslimat mendengar ceramah hijrah ini, baik melalui masjid dan surau ataupun siaran media, televisyen dan radio, atau melalui rencana-rencana dalam majalah, makalah dan surat khabar.
Saya yakin tuan-tuan muslimin dan muslimat faqih dah, faham dah cerita hijrah ni. Minal Makkah ilal Madinah, tahu dah semua senario perjalanannya. Cuma kita buat juga bagi peringat atas prinsip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha atau kama qala. Nabi kata agama ni sifat dia nasihat, menasihati. Itu agama. Maka sepatah dua yang boleh kita bahas. Di samping nak ajak muslimin muslimat berfikir, apakah hijrah yang kita kena buat sekarang? Apakah dia bentuk penghijrahan sesuai dengan era zaman teknologi, ledakan maklumat yang tidak mampu ditahan, tak boleh halang, maklumat yang sampai langit terbuka di hujung jari, datang dengan begitu pantas, sesuatu yang tidak mampu untuk kita sekat. Persoalannya kita bagaimana, penghijrahannya bentuk apa? InsyaAllah yang tu ujung-ujung nanti kita sentuh, termasuk penghijrahan penghisap rokok. Yang tu pun penting dulu. Muslimin dan muslimat, bila kita sebut hijrah, pertama-tama kita mesti faham hijrah itu menyerahkan kepada manusia. Siapakah dia insan yang bernama Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad ni? Hijrah buka semua. Hijrah cerita semua Nabi ni siapa. Saya nak ambil contoh. Ketika mana Rasulullah mengarahkan Sayyidina Ali menjadi orang yang terakhir meninggalkan Makkah. Seorang pemuda lebih kurang usia 19-20. Pada waktu itu Ali dikerahkan, diperintahkan oleh Rasulullah atas dua perkara. Oleh kerana dia orang yang terakhir yang Nabi suruh meninggalkan Makkah, maka dia ada dua task yang dia kena buat. Pertama, dia kena pulangkan semua barang-barang kepunyaan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan pak abu yang lain. Yang barang-barang ni mereka serah dekat Nabi, suruh Nabi simpan. Keran tanah Abu Jahal, surat beli LCD 90 inci, dan tu semua Nabi simpan. Keran tanah Abu Lahab tak suruh Abu Jahal simpan, nanti dia sapu. Depa sama depa pun tak percaya, sembangnya senyum sengit dalam sahabat boleh lah. Tak percaya among themselves pun tidak ada kepercayaan. Maka Abu Jahal, Abu Lahab serah ke Nabi.
Muhammad, mu tolong simpan ni geran tanah aku, ni geran itu geran, simpan. Apa poin nak sebut? Kepercayaan mereka kepada Rasulullah. Nak hijrah, Nabi suruh Ali pulang semua ni. Ni Abu Jahal punya, ni Abu Lahab punya. Kepercayaan mereka kepada Rasulullah atas Muhammad bin Abdillah, bukan atas Muhammad Rasulullah. Kena reti beza. Percaya ke Nabi tu, Muhammad ini Al-Amin. Sebelum Nabi jadi Rasul, sudah dapat gelaran pangkat Al-Amin. Nabi kempen ke? Dah. Nabi bawa penduduk Makkah makan angin di Pulau Hawaii ke? Dah. Tak ada kempen apa. Tapi akhlak Nabi itu, kebaikan Nabi itu tidak mampu disorok oleh kepimpinan Quraisy, sehingga lembut saja lidah Abu Jahal, lembut saja lidah pimpinan Quraisy, panggil ni Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Allahu Akbar. Berperang bergaduh mereka nak letak Hajar Aswad di penjuru. Pengambil pilih siapa? Muhammad Al-Amin. Serah semua barang. Ali kena pulang balik. Nabi nak hijrah. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kena reti beza Muhammad bin Abdillah, Muhammad Rasulullah. Yang lawan tu pasal apa? Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah tak ada masalah. Orang baik, akhlak baik, suka bagi makan fakir miskin, suka damaikan orang bergaduh. Perangai Nabi, orang Makkah pun tahu. Tapi yang jadi masalah, hak duk cakap lawan ni Muhammad Rasulullah. Dalil, ketika Nabi berada di Hudaibiyah, Sumaisi, haji umrah, kita bawa jamaah. Kalau haji, Masya Allah, tak dapat nak semayang di dalam masjid, penuh. Kena semayang celah pokok, semayang tepi bah. Kalau kita sampai tu waktu asar di Hudaibiyah, pakai tak ada peluang lah nak duduk dalam, beratus bah tunggu. Semayang je lah ikut dah sebelum kita ceramah di tepi Hudaibiyah. Umrah tak apa, lapang elok. Haji minta maaf, penuh manusia. Bila Nabi berada di Hudaibiyah, atau tempat dia nama Sumaisi, daripada Makkah 21 kilometer. Dekat dah, Nabi mimpi dah. Ru'usakum wa muhalliqin. Nabi mimpi dah, cukup kepala pakai ihram. Akhirnya tertahan di Hudaibiyah. Ringkas cerita, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Nak ambil faham, Abu Jahal ni masuk neraka ki apa? Ki Muhammad bin Abdillah ke Muhammad Rasulullah? Bila start nak tulis perjanjian, siapa juru tulis? Sayyidina Ali. Pihak musyrikin siapa dia? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam radhiyallahu anhu. Tak boleh masuk Makkah, kena balik. Tak apalah tu isi dia. Nak sebut waktu mula-mula tulis. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Bila Ali tulis Muhammad Rasulullah, apa jadi? Suhail ketuk tangan Ali. Suhail kata Ali, pandang kalimah Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdillah. Sebab dia Rasulullah lah kita bergaduh, kata Suhail. Sebab dia Rasulullah lah kita perang Badar, perang Uhud. Sekarang
punya marah tanda padam mengikut riwayat. Nabi tanya Ali, mana kalimah? Nabi tak berhenti baca tulis. Ali tunjuk, Nabi padam. Tulis dia nak apa? Abdullah, tulis nama ayah. Nak sebut apa? Mereka lawan Nabi sebab Rasul, bukan sebab dia Arab Muhammad bin Abdullah. Orang Melayu pun kena reti macam lawan Nabi sebab Nabi tu Rasul. Bawa benda halal haram kita lawan, boleh sebaris dengan Abu Jahal. Itu hukum mudah. Sebab itu Nabi suruh Ali pergi serah semua. Ini semua Abu Jahal punya pula. Kenapa? Kepercayaan mereka Muhammad itu Al-Amin. Tetapi dalam kes Rasul, Muhammad itu Rasul, mereka tak boleh terima. Mereka dah puluh tahun dah minum arak, puluh tahun dah perempuan ni tak ada nilai di hadapan mereka, puluh tahun dah, ratus tahun mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Mari Rasulullah kata tak boleh. Itu yang lawan tu, itu yang baling batu kena siksa tu, semua itulah sebab Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Ngerti? Takak kita sambut maulid, berselawat sampai nak pecah kaki, ajaran Nabi apa tolak, boleh sebarik besok dengan Tan Sri Abu Jahal dan Datuk Sri Abu Lahab, boleh sekali nanti. Bila ajaran tu dicemooh, jaga tu. Yang pertama, mereka hina Nabi, mereka lawan Nabi kerana Rasulullah. Tu Allah sebut dalam Al-Furqan, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'athallahu rasula. Ayat 42 surah Al-Furqan, Allah berfirman, dan setiap kali mereka melihat Muhammad, mereka melihat engkau, mereka pasti menjadikan engkau wahai Muhammad bahan ejekan, bahan permainan, sambil mereka berkata, ahadzalladzi ba'atsallahu rasulah, inikah dia lelaki, inikah dia manusia yang Allah lantik jadi rasul. Mereka permain Nabi. Bak geran jaga amanah, ini Muhammad. Bak hukum, lawan. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas Ali pertama tadi mewakili sifat amanah jujurnya Rasulullah. Sampai pulang semua balik barang-barang Abu Jahal. Yang kedua apa dia? Hijrah. Ajar kita, lahirkanlah, didiklah pemuda seperti Ali. Kerana Ali sanggup tidur di katil Nabi, ganti nyawa Nabi. Abu Jahal dah kepung. Kira kalau Abu Jahal tak tarik gebak, dia tengok Ali, dia lempang Ali, dia tumbuk Ali. Kalau Abu Jahal tak tarik gebak, tikam terus, Ali akan mati. Sayyidina Ali nak ajar apa? Hijrah nak ajar apa? Pemuda yang sayang mempertahankan agama. Kita mesti bimbing, didik anak-anak kita, sayangkan perjuangan menegakkan agama. Kasihkan satu bentuk perjuangan untuk membela agama Allah. Itu kena ada. Kalau dia kaki motor, alihkan dia kepada kumpulan-kumpulan mak motor yang akan mengiringi ulama, yang akan menunggu ulama, yang akan membawa ulama ke tempat yang baik, walaupun dia guna motor. Budak-budaklah kaki motor, alih dia ke situ, daripada dia angkat tayar depan sambil dia berselawat, dia duduk bawah lori. Tobat dia nak berselawat, tuan-tuan angkat motor nak selawat.
Kami angkat Allahumma salli ala Muhammad. Kau ada pergi cari? Mampu hidup bahluri. Umur 18, umur 19 berkecai kepala. Tu nak jawab apa dengan Allah pada hari kiamat ketika mati tidak bersedia bertemu Allah. Ali tidur. Nabi kata tidur sebagai satu kamuflase, penyamaran, dan sebagai satu taktik Nabi boleh keluar. Sebab hijrah itu semuanya strategi yang begitu licik diatur oleh Nabi, bukan sembrono keluar begitu sahaja. Dua. Yang ketiga, ingat tu, pemuda, lahirkan mereka, didik mereka, sayangkan juga. Yang ketiga, menyerlahkan. Bila kata hijrah ni, terserlah yang kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia paling berkat, manusia paling hebat, keberkatannya tiada tolok banding. Tabarruk daripada Nabi ni, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tak boleh nak imagine tabarruk Nabi. Nabi dah tak ada. Nanti saya cerita tabarruk. Nabi dah tak ada. Tapi kita boleh ambil tabarruk daripada para ulama. Kita boleh ambil tabarruk keberkatan daripada tok-tok guru. Umpamanya melalui upacara tahnik. Umpama contoh, belah mulut budak. Sebab itu kalau tak reti tahnik, jangan buat. Masuk pula suat khabar, buat malu kat orang. Pi tahnik baby ni huluk seketui kurma mampuih baby. Tak reti tu, masuk suat khabar. Nak perasan juga nak jadi ulama tu yang payah tu. Umur dah 88. Rumah kata pi, kubur kata mai. Lihat sungguh. Nak buat lagu. Nak buat lagu mana umur dia Allah pegang, bukan kita pegang. Kalau kita pegawai dan kita putih Swiss, Allah yang pegang. Oh, nak jadi ulama juga, awak reti pak Panadol kurak panau sudahlah. Hak tu kerja ulama. Kita tengok naik malu. Pisuas ketui kat mulut budak mampoi. Orang gigi kepam-kepam dalam mulut, ambil buh dalam mulut budak, mainkan di langit-langit dia. Tu tahnik, ambil berkat daripada mulut tok guru ulama tu. Ai budak dia tu duk baca Quran, duk sebut hadis, duk berzikir tengah malam. Ambil yang tu, bukan pisuas seketui. Itu air granat. Ni akhir zaman punya pukul. Tak tahu duk dia. Yang mak dia tu pun tengok amboi dengan bangganya. Mak tu tengok, hak baru beranak tu, mak dia tu dengan bangganya melihat peristiwa ajaib itu. Biolog seketui mampui budak. Tak tidur dia. Lepas tu merangkak pula. Batu suar tu merangkak macam cari buah bitret. Ya Allah, ya Rahman. Tak tahu duk dia. Ni cerita tabarruk bukan boleh main-main. Sebab tabarruk ni datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air ludah Nabi tidak sampai ke tanah. Sahabat ambil, rebut, sapu seorang sedikit air ludah Nabi. Nabi berwuduk. Sahabat menunggu di tepi badan Nabi. Sahabat berimpit, tunggu air yang jatuh daripada siku Nabi. Ambil sapu syifa. Itu dia Rasulullah. Tabaruk dalam hijrah bila ketika Nabi turun dari Jabal Zur. Tiap kali haji umrah kita bawa jemaah, kita tunjuk Jabal Zur. Tak terbaik perjuangan mereka membela agama
tidak terbayang Asma binti Abi Bakrin yang mengandung pada waktu itu panjat Jabal Sur untuk hantar makanan kepada Nabi dalam keadaan dia pregnant. Perempuan mengandung panjat Jabal Sur. Saya Jabal Nur saya panjat dah, Gua Hira. Jabal Sur tak ada kesempatan lagi. Jabal Sur lebih curam daripada Jabal Nur. Taruh Jabal Nur tu pun Allahu Akbar separuh nyawa. RNR dia ada lah, tapi tak ada air. Waktu kita panjat tu ada lah tempat rehat, tapi tak ada lah jual apa, tak ada lah. Teh ada, puncak ada. RNR dia punya pondok-pondok tu ada lah, dia bina tempat berehat sekejap, tapi tak ada apa lah. Jabal Sur lagi curam tuan-tuan. Tak terbayang Asma naik hantar makanan, itu jihad mereka. Nak sebut tabaruk di mana? Waktu Nabi turun. Nabi turun melalui jalan yang dibawa oleh seorang kafir namanya Abdullah bin Uraiqah. Kafir nama Abdullah. Lah jangan cari pasal. Nama dia Abdullah tapi dia kafir. Orang Arab macam tu. Abdullah tapi kafir. Nabi upah dia 4 dirham, bawa jalan pergi Madinah untuk Nabi ajar bahawa tidak salah kita bermuamalah dengan orang kafir. Tidak salah kita berjual beli dengan orang kafir. Tidak salah kita jadi sparring partner ke, sleeping partner ke dalam bisnes dengan orang kafir. Tak salah. Nabi sendiri upah. Dan tak salah atas nama tahalluf siasi. Kalau dalam bab politik kita berkawan dengan orang bukan Islam untuk menghapuskan kezaliman, sebab Nabi ajar boleh. Itu panjanglah ceritanya. Mau nak sebut hijrah ni saya pukona tentu dia jadi lain. Tuan-tuan muslimin muslimat, ingat tak peristiwa bila Nabi berjalan? Nabi, Abdullah bin Uraiqah dan Nabi Bakri turun daripada Jabal Sur, jalan sampailah Nabi singgah di sebuah khemah milik Ummu Ma'bad. Nabi sampai. Ummu Ma'bad tak kenal Nabi. Ummu Ma'bad tanya, ni yang paling mai pada mana? Tengok strategi Nabi. Nabi tak sembah macam itu. Kami mai orang Abu Jahal duk ligan kami. Letih makcik boleh jadi dia SB perempuan, mana nak tahu. Nabi tak apa. SB ya, dia muannah lah. Jantan SB ya. Nabi tak apa. Nabi tak kata kami main, kami nak lari ni Abu Jahal duk linggan 100 ekor unta, siapa boleh tangkap saya? Tak, tu Rasulullah ajar. Ummu Ma'bad tanya, mari mana ni? Nabi jawab, minal ma'. Tu strategi. Minal ma'. Ulama taksir benda ni. Minal ma' bawa 2 makna. Pertama, minal ma' daripada air. Memang aku dari manusia daripada air. Nabi jawab, betul, minal ma'. Daripada mana ni? Minal ma'. Satu. Yang kedua, ada taksir sebut al-ma' itu satu tempat di Iraq. Nabi guna strategi. Oleh hamba duit junjung benda itu tak boleh. Itu strategi. Nabi tanya untuk lelaki, tak ada. Tinggal Ummu Ma'bad seorang di khemah. Untuk lelaki dia keluar pergi beli rokok, tak balik lagi. Tanya Nabi. Ummu Ma'bad tengok Nabi memang, kalau dalam encyclopedia of Sirah, Afzalur Rahman dia ambil cerita ni and then dia describe.
Apa yang disebut oleh Ummu Ma'bad bila dia tengok Nabi? Ummu Ma'bad kata, seorang lelaki yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, taklah sampai tinggi melangit jadi tak berapa cantik, taklah sampai rendah ketot, sederhana dia, kata Ummu Ma'bad. Aku melihat mata hitamnya terlalu hitam, aku melihat mata putihnya terlalu putih, aku melihat hidungnya yang mancung, kata Ummu Ma'bad. Aku melihat bulu keningnya yang hampir bertemu, dahinya lebar, tangannya besar. Nabi tough, Nabi tough. Bulu-bulu halus di tangannya, kata Ummu Ma'bad. Nabi cantik, dah dia tough badan. Kalau Nabi berjalan, turun, Nabi berjalan macam orang turun anak tangga. Laju mana? Jalan biasa, macam kita step down tangga, steps. Kita turun anak tangga, macam tu Nabi berjalan. Nabi memang sihat tak? Kita main kuliah setengah jam ya, lena. Saya bagus punya balon belakang tadi. Nabi dah, Allahu Akbar, sihat dia, elok tubuh dia. Ummu Ma'bad describe, dia cerita, bila dia bercakap seolah-olah keluar cahaya dari mulut dia. Tu Nabi. Giginya jarang-jarang. Rasulullah gigi depan dia jarang. Tu balik saya pergi cek rapat gigi, pergi jumpa doktor. Doktor boleh garangkan gigi, sunnah Nabi, tak ada dia pasal. Nabi tidur berdengkur tak? Berdengkur. Riwayat Ibnu Abbas kata, aku pernah tidur dengan Nabi, dengkur Nabi kuat. Kenapa Nabi dengkur? Sebab dia manusia. Kita tidur tak dengkur elok, pijak dengan doktor bagi dengkur, tu bodoh. Nabi berdengkur tu bukan sunnah. Berdengkur tu bukan sunnah. Berdengkur tu sebab dia manusia. Ingat tu. Nabi gigi jarang dah Allah buat gitu. Kita gigi rapat tu dan dia sudah lah. Jarang belah depan tu gigi Rasulullah. Cantik dia. Mana yang kata berkat? Nabi kata, kau kita kata RNR lah, khemah. Tapi Ummu Ma'bad dia padui. Kak ada ayat apa kami nak minum dahaga ni, kawan ni Abdullah ni Abi Bakri ni, kami dahaga. Ada ayat apa nak minum? Ummu Ma'bad tunjuk kambingnya. Ada 3-4 ekor kambing duk tengah lembek, rumput dah kuning, panas yang terik. Tengok-tengok kambing pun tak larat dah. Ummu Ma'bad kata, nak minum air apa bang adik oi? Ni dia. Kambing kami naik lembek. Kami dah apa hari tak minum susu. Rasulullah kata, boleh izin saya pegang? Apa-apa, kata Ummu Ma'bad, tak boleh pi. Lembek dah. Dah tak larat dah kambing ni, nak buat apa? Nabi kata, boleh izin tak saya pegang? Enggak ambil pi. Dia bukan macam anak ayam 10 ekor seorang buat tu segar. Itu anak ayam segar di Lemon River. Itu anak ayam segar. Tuan-tuan, ni lembek lah kami. Nabi kata, izin kak ambil pil, nak buat apa? Nabi pegang kambing dengan tangan yang mulia. Nabi usap lampung susu kambing. Allahu Akbar. Nabi kata, buat main bekah. Ummu Ma'bad ambil bekah tu melompong. Tengok Nabi, dia ni biar betul. Nabi memerah susu. Ummu Ma'bad tengok, dia ni magician manhal. Itu bukan magician, itu mukjizat, itu tabarruk, itu keberkatan. Dalam peristiwa di Hudaybiyah, apa berlaku? Sahabat tak ada air nak minum dalam Hudaybiyah. Ada telaga di Hudaybiyah, air dah tak ada.
So Nabi ada bekas, Nabi ada satu bekas air, tapi tak banyak. Sahabat mengadu ke Nabi, kami dah tak ada air. Lalu Rasulullah memasukkan jarinya ke dalam bekas air itu dan memancut-mancutlah tangan Nabi itu, celah jari itu air keluar. Hadis yang sahih. Keluar air membuah-buah. Sahabat tampung ambil baldi, Nabi tunggu. Allahu Akbar. Ditanya Talha, seorang sahabat, ditanya Talha selepas peristiwa itu Nabi dah wafat. Tanya Talha, agak-agak engkau air yang keluar daripada celah jari Nabi itu berapa orang boleh minum? Talha menjawab 100,000 orang. Ini bukan tangki ayam dan ini Rasulullah mukjizat. 100,000 orang boleh minum. Bayangkan. Allahu Akbar. Nabi usik-usik ada susu. Ambil bekas, Nabi perah. Nabi perah susu. Nabi bagi siapa dulu minum? Nabi bagi Abdullah bin Uraimah. Habis dia minum, Nabi perah. Nabi bagi Abi Bakrin minum. Pencapaian diutamakan, rakyat didahulukan. Itu dia. Itu dia Nabi. Bukan rakyat dicapati. Tahun depan karan nak naik tuan-tuan. Karan nak naik tahun depan, tuan-tuan bayar bil elektrik apa? RM20 lah, RM25. Tak ada tobat lah orang tu dia punya aircon di rumah. Sampai ke pagi ketak lutut semua pun nampak puluh punya aircon. Start tahun depan berbahagialah hendaknya adanya semuanya. Nabi itu dia rakyat didahulukan. Dia kemudian dah kenyang Abi Bakrin, dah kenyang Abdullah bin Uraimah, Nabi perah. Dia tak minum lagi, dia bagi Ummu Ma'bad minum. Tuan-tuan bayang perangai Nabi. Dia bagi Ummu Ma'bad minum. Ummu Ma'bad minum untuk pelik. Lalu Nabi perah yang keempat, baru dia minum. Dan yang kelima untuk simpan dalam khemah untuk keluarga Ummu Ma'bad. Selesai, Nabi ucap terima kasih, Nabi jalan. Ummu Ma'bad duk meleleh air susu, duk melopong tengok Nabi. Kambing 3-4 ekor tu daripada lembek terus breakdance terus. Melompat-lompat. Rumput mencari hijau. Automatically rumput hijau. Kalau yang datang ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tabarruk. Allah. Macam mana kita boleh tolak ajaran Muhammad? Sedangkan batang tubuh dia sahaja membawa keberkatan yang dirakamkan dalam kitab-kitab sirah. Bagaimana dengan ajaran dia? Bagaimana dengan halal haram dia yang dia bawa ajar kepada kita? Tidakkah itu lebih dahsyat keberkatannya kerana datang daripada Allah Rabbul Jalil? Tapi manusia demikian perangai, meminda, mengubah, berlagak menjadi Tuhan yang baru. Qul a'antum a'lamu amillah. Allah tanya, adakah kamu yang tahu atau aku yang maha mengetahui? Hebat Rasulullah. Pergi meninggalkan khemah. Apa jadi? Tuk laki balik. Tuk laki Ummu Ma'bad daripada jauh tengok kambing duk breakdance. Dia kata, biar betul pun silap khemah. Tengok bini duk lambat. Betul bini aku, kenal bini. Dia tak kenal bini bila cucu dah 20, tak kenal lah. Pergi pasar malam buat bodoh. Belaga bungkuk dengan bini dia di market, buat tak kenal. Faham bini dia. Bila dah 20 cucu, apa nak kenal? Kenal lah, bini tu lambat. Kata betul khemah. Turun unta, beli rokok kedai jauh. Turun unta, tengok ada bekas susu. Atau ambil mana? Mencuri apa? Dia buat kawan. Tak bang. Tadi datang di khemah kita seorang lelaki
Lalu Ummu Ma'bad cerita apa yang dia tengok. Cantik Nabi, indah Nabi, bercakapnya, hidungnya, dahinya, wajahnya. Habis semua dia sebut. Tok laki ni mengucap panjang. Tok laki kata, tahukah engkau itulah Muhammad Rasulullah? Itulah dia Muhammad yang mengaku jadi Rasul. Itulah dia. Allahumma Ma'bad punya menyesal. Kalau orang Melayu lah, dia kata rugi tak minta. Orang Melayu dia bukan minta benda elok, minta nombor ekor. Kurang hajar semua. Kalau orang Melayu lah, tahu-tahu tu wali yang kena tu wali besar, Allah kata rugi, tak minta kat dia, minta apa? Nombor. Na'udzubillah tuan-tuan, ini Rasul kekasih Allah. Ummu Ma'bad rasa satu penyesalan. Boleh dia, kalau dia tahu Nabi confirm, dia nak peluk lah, walaupun Nabi akan tolak. Tetapi demikian kisah nak sebut tabarruk, rumput kuning jadi hijau, kambing mengeluarkan susu. Nabi pegang lampung susu, tangan yang mulia ini. Itu tabarruk. 2, 3, 4 sampai Quba. Cerita masjid. Mari cerita masjid sikit. Sampai Quba buat masjid. Allahu Rabbi tuan-tuan. Cerita masjid ni cerita hebat. Quba ni nama telaga. Telaga lama. Sebuah telaga lama yang ada di situ atas cadangan Ammar bin Yasir. Maka dibina masjid dan diberi nama dengan Quba, nama telaga tu. Dan dibina situ dengan strategi. Tuan, apa strateginya? Kerana di masjid Quba itu yang tuan-tuan ziarah sekarang, warna putih masjid, 3 kilometer daripada bandar Madinah. Masjid Quba itu dulunya perkampungan Yahudi Bani Nadir. Maka Nabi pasang bina masjid di situ. Itu adalah strategi untuk menggerunkan Yahudi Bani Nadir. Bukan saja-saja bina. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Masjid yang Allah sebut ussisa ala taqwa. Asas bina masjid itu takwa. Walau masjid itu tak berapa hebat, pelepah-pelepah tamar, batu-batu itu saja. Tetapi daripada Quba, masjid Quba itulah melahirkan mujahidin-mujahidah, melahirkan sahabat yang sanggup mati untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi bergerak masuk ke Madinah atau Yathrib nama lamanya, dibina masjid. Tuan-tuan, mari kita sembang masjid sana. Saya nak bawa tuan-tuan kepada suatu kisah. Kisah yang kita terima tali menali daripada ulama Al-Azhar di Mesir. Kisah yang berlaku sekitar tahun 40-an. Ketika mana berlangsungnya suatu persidangan ulama sedunia di Riyadh, Arab Saudi. Nak cerita masjid. Seluruh dunia berhimpun, ulama Madinah, ulama Azhar, ulama Maghribi, semua main. Ulama Malaysia tak pasti ada pun. Main semua penuh. Persidangan ulama sedunia. Tahun 48 ke 40 lebih gitu. Sesi persidangan 3 hari. Hari pertama persidang, pengerusi majlis ialah ulama kabir juga, ulama yang besar. Sesi pertama 8 hingga 10, 2 jam, 1 kertas kerja dibentang. Selepas jam 10 rehat, minum kopi dan hisap rokok. Arab lagi kuat hisap rokok. Sebelum pengurusi majlis umum nak berehat,
Tiba-tiba bangun seorang ulama Al-Azhar, almarhum Al-Syekh Mutawali Sya'rawi Al-Hasan, ulama hebat, keturunan Sayyidina Hasan. Almarhum Al-Syekh Mutawali Sya'rawi meninggal 6-7 tahun lepas. Saya ada gambar dia, poster dia di rumah, muka bersih, keturunan Sayyidina Hasan. Dia bangun, dia berjalan ke depan, yang ulama lain beredar, dia seorang bangun, dia pergi jumpa pengurusi majlis. Dia tanya, tuan minta maaf tuan, dia kata sebelum kita berehat ni saya ada muskil lah tuan, saya nak tanya tuan satu soalan dulu. Kata pengurusi majlis, silalah apa benda? Jawab almarhum Syekh Mutawali, saya nak tanya tuan, waktu Rasulullah wafat, jenazah Nabi, tubuh Nabi yang mulia dimandikan. Saya nak tanya tuan, air mandi Nabi itu dia pergi mana? Sikit nak jawab. Kita mandi mayit, air mandi mengalir bawah, ada pipe, dia masuk longgang ke apa. Kata Syekh Mutawali, saya nak tanya tuan dan saya nak jawapan. Air mandi Nabi waktu Nabi wafat, yang gosok tubuh Nabi, kata almarhum Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum, yang gosok tubuh Nabi ialah Abbas, yang gosok tubuh Nabi Ibnu Abbas, yang jiruskan air Sayyidina Ali, semua ahlul bait. Dan Nabi dimandikan dengan jubahnya sekali, tidak boleh buka dan tak boleh tengok tubuh Nabi. Itu kemuliaan. Lepas tu gosok Nabi tu, gosok atas jubah dia, gosok, tak boleh buka jubah Nabi. Kapan dengan jubah tu? Itu Rasulullah. Syekh Mutawali tanya, air mandi Nabi itu pergi mana? Sikit nak jawab tuan-tuan. Yang tanya ni kibarul ulama min Al-Azhar University, ulama besar Al-Azhar, pengurusi majlis pun ulama. Dia kata, tuan Syekh Mutawali, bagi saya masa untuk cari jawapan boleh? Kata boleh, saya tunggu. Malam ni pengurusi majlis ni buka kitab, cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa, tak apalah, tidur. Besok tu persidangan hari kedua, Syekh Mutawali tanya, macam tuan dah jumpa belum jawapan saya tanya semalam? Kata, minta maaf tuan, belum jumpa lagi. Malam hari kedua, tuan pengurusi majlis buka lagi kitab di hotel dia, cari kut-kut ada jawapan, tak jumpa juga. Sehinggalah dia keletihan kitab banyak tuan-tuan. Letih dia, tertidur di atas kitab dia. Dan dalam tidurnya, pengurusi majlis ulama ini bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam mimpi itu Rasulullah tak datang seorang. Rasulullah datang bersama seorang lelaki yang bawa lampu pelita, lantern. Dia bawa lampu pelita, datang dalam mimpi. Oh, lega Nabi mai. Dalam mimpi pengurusi majlis ditanya, ya Rasulullah, di manakah pergi air mandimu? Dia tak jatuh ke tanah. Pergi mana ya Rasulullah? Waktu engkau dimandikan, waktu engkau wafat, air daripada tubuhmu tidak jatuh ke tanah. Pergi ke mana wahai Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah buat isyarat, tunjuk dekat lelaki sebelah dia yang bawa lantern, bawa pelita tu. Tiba-tiba lelaki yang bawa lantern, bawa pelita,
Sesungguhnya air mandi Rasulullah tiada jatuh ke tanah, tetapi diangkat Allah ke langit. Apabila ia sampai di langit, maka mana-mana air hujan yang jatuh ke bumi, dan air hujan itu bercampur dengan wak air mandi Nabi yang Allah angkat ke langit, bercampur dengan air hujan yang jatuh itu, mana-mana bumi yang dia timpa, itulah tapak masjid. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masjid tu apa dia? Air mandi Rasulullah. Dan tu jangan putus dengan masjid. Tentu ada surah, saya dimaklumkan masjid kami sun dengan usaha macam-macam. Mana dia jatuh, air hujan tu jatuh ke tanah, campur dengan wak mandi, air mandi Nabi, dia akan jadi tapak masjid. Walau di Malaysia, walau di Amerika, walau di mana pun, itu jawapan orang tua tu. Terjaga daripada mimpi. Pengurusi majlis jaga senyum, dia kata boleh jawapan siap orang tua ni. Lega, boleh jawapan dah. Itulah jawapan dia. Itu masjid jangan buat main-main. Tahiyatul masjid semua siap. I'tikaf sebab dia air mandi Nabi. Walau dia buruk kayu sekalipun, asal dia masjid, air mandi Rasulullah. Besok tu dia masuk dewan bersidang. Oh, jalan tu kira elok luwet. Syekh Mutawali approach dia, tanya, macam mana bang? Dapat tak jawapan? Dapat dah. Nabi mai malam tadi. Nabi datang dalam mimpiku. Bila dia kata Nabi datang dalam mimpiku, Syekh Mutawali kata, sat-sat tuan-tuan, Nabi tak datang seorang kan? Nabi datang dengan seorang lelaki bawa lampu pelita kan? Oh sudah. Jawab pengurusi majlis, mana kau tahu kau mimpi sama kau? Dah nak abang ke abang, yang bawa lampu pelita yang bagi jawapan tu saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sayalah orangnya yang datang bersama Rasulullah malam tadi, dan sayalah yang beri jawapan kepada abang tentang masalah ini. Tu dia Syekh Mutawali Syahrawi. Maqam dia sampai ke tahap itu, melopok kursi majlis, pohon tua tu bagi jawapan. Subhanallah, tu kisah masjid tu. Kisah yang kita terima dari ulama-ulama Al-Azhar dan Syekh Almarhum Syekh Mutawali Syahrawi. Itulah maqam iman dia. Meninggal 6 tahun lepas, wajah bersih-berseri daripada keturunan Sayyidina Hasan. Dialah yang datang bersama Rasulullah, dialah yang bawa pelita tu, dialah yang beritahu jawapan. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu masjid bukan boleh buat main-main. Air mandi Nabi. Sebab tu pastikan yang jaga masjid ni orang yang reti perjuangan Nabi. Bukan jenis jawatan kuasa sujud nombor ekor terjun keluar. Jenis jawatan kuasa seluar pendek, bukan dia. Bukan. Mesti kemah elok. Sebab masjid ni rumah Allah, dia air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bina masjid, innama ya'muru masjid Allah, panjang ayat dia, surah At-Taubah ayat 18. Orang yang memakmurkan masjid, beriman dan sebagainya. Baik, sampailah Nabi masuk Yathrib, bina pula sebuah masjid, Masjidin Nabawi, sampailah, dan akhirnya penegakan sebuah negara Islam. Itu hijrah. Selagi sebuah negara yang mendaulatkan undang-undang Allah tidak tertegak, tuan-tuan, kita masih belum fulfill the requirement untuk hijrah. Belum. Batu Brunei tahniah akan berhijrah April 2015. April 2014
hukum hudud akan berjalan di Brunei. Oktober 2013 diwartakan, Sultan Brunei wartakan hudud. 6 bulan dia bagi masa rakyat tengok. April 2014 comments, undang-undang akan berjalan. 6 bulan ni rakyat boleh baca. Kau nak beri cadangan ke apa, 6 bulan. Selama 6 bulan perompak kawat boleh tengok tangan dia. Oh, melawan nak kena kerat 6 bulan. Bagi rakyat faham, April 2014 hukum hudud di Brunei. Kita April 2015 GST. Orang kampung tanya, apa dia GST Ustaz? Tanya kat Ulu Sedakar. Tempat tahnik tu lah, Sekretariat Kurma di Ulu Sedakar. Semua turun kecuali Jabatan Kaji Cuaca tak main. Tanya apa dia GST ni Ustaz? Kita jawab GST ni mudah, geng songkok tinggi tu lah. Jawapan banyak aku tak mau. Geng songkok tinggi, habis full stop, cakap banyak. Kita nak explain je lah benda tak ada kerja. Geng songkok tinggi, lain kali kita explain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Brunei berhijrah. Kita bila lagi hari ini dalam internet, Hakim Mahkamah Syari'i Negeri Kelantan menyebut sesungguhnya Malaysia termasuk Kelantan boleh melaksanakan wuduk. Apa dalil nak bagi ni? Minggu lepas pakar perlembagaan Dr. Abdul Aziz Bari menyebut dalam internet sesungguhnya negara Malaysia boleh melaksanakan wuduk. Boleh. Apa yang kata tak boleh? Saya akan pastikan hudud tidak berjalan di Malaysia. Hari Tuhan kau. Besok di hari kiamat berdiri sebelah-sebelah. Seorang Sultan Brunei, seorang Jiko. Dekat Cina sikit. Jiko diri sebelah Sultan Brunei. Allah tanya Sultan Brunei, beres. Sultan Brunei jawab. Allah tanya Jiko, awak tak mau buat? Jiko kata choice toilet tak bagi. Jawablah. Menjawab. Kalau Brunei boleh orang kata Brunei negara cementot ni dia boleh buat. Itu dengan jenayah. Pak Gad bukan lagi kena tembak, Pak Gad menembak. Alhamdulillah polis cukup. 3 minggu nak lari mana? Tu kita tabik polis Malaysia ni. Batu tabik. Batu kita cukup tabik spring punya kat polis Malaysia ni. Duk cari penjenayah ni. Tu pun maklumat orang ramai juga. Tidak mana polis nak tahu. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Tapi yang aku risau 2-3 hari ni, ustaz pula kena tembak, bahaya. Mulut tak apa dah sedap perut. Ustaz pula dah kena tembak. La ilaha illallah. Betul? Jenayah kita semakin hancur. Kenapa? Sebab manusia sudah tidak gerun dan takut kepada Allah. Itulah jawapan. Tidakkah tahu kalau tembak orang polis tangkap, sukup putih awak dihukum bunuh? Tak takut ke hukum mati? Hati tidak dididik dengan ketakutan kepada Allah. P. Ramlee dia hantar mesej melalui filem-filem dia. Filem Semerah Padi. Ada tak hudud? Ada. Mak tu kalau P. Ramlee hidup, dialah calon Sungai Limau, tuan-tuan. Dia sedang ikat. Dia hantar mesej. Walaupun dalam cerita tu Nordin apa nama dia, P. Ramlee dengan sah dia, dalam filem tu dikatakan berzina lah, dalam filem tu, maka kena sebat. Walaupun sebat dia tu tak berapa menepati syarak, tetapi P. Ramlee hantar mesej, Allah, Islam ada hudud, zina sebat. Mesej apa? Kita buat bodoh, tengok gelap seronok. Ada mesej.
Dan saya sebut banyak kali, nak curi, nak tangkap, nak kerak tangan, tentu ingat senang, tentu ingat mudah, semudah rasa Allah. Dah susah. Habis kalau susah, kenapa buat? Sebab tanggungjawab pemerintah. Susah. Nak kerak tangan orang curi, susah. Ditengok dulu barang yang dia curi. Hakim tanya, tengok apa barang curi. Tengok-tengok dia curi kita. Curi kita tak boleh potong sebab kita tak ada manfaat. Curi arak tak boleh potong tangan sebab arak tidak bawa manfaat. Dua kereta turun Jawi, pergi kidnap toke babi di Jawi, curi babi 2 kandang. Tak boleh dipotong tangan sebab curi babi. Tapi salah tak? Salah. Kena penjara, takzir, hudud jadi takzir. Bukan tak lepas itu tak salah, tapi tak boleh potong sebab curi babi. Melayu ni baca tak hadis ni, hak sambut hijrah ni. Baca tak hadis bagaimana Nabi ajar benda-benda ni. Barang dia, nilai barang dia 4.45 gram harga emas semasa. Katalah 1 gram RM1 kali 4.45, itulah nilai ke atas baru kerat. Kita katalah 2,000 ke atas, 2,000 ke atas baru kerat. Curi musangking tak kena, tak sampai 2,000. Musangking paling tidak 100-200 itu je. Tapi salahlah siapa curi durian orang, kena penjara. Curi suat khabar tamil nesan lagi tak kena. Belajarlah, tengok hadis. Jangan bila sebut hudud aja muncul, mulut tu muncul macam landasan kereta api berkembang. Punya nak lawan Allah, berebut nak masuk neraka siapa? Tengok nilai barang. Tengok yang mencuri dia lapar ke, hakim tanya, kenapa kau curi? Kata aku lapar. Kenapa kau lapar? Alah bodoh, dia bantai hakim balik. Kenapa tak kerja? Nak kerja apa? Aku SPM 7 kali. Siapa nak ambil aku? Mak ayah mana? Mak ayah mati dah. Adik-beradik, aku anak tunggal. Pakcik-pakcik mana ada? Kerja aku cari semua tak ada. Aku lapar, aku curi lah. Tak boleh potong sebab dia lapar. Tapi salah lah masuk penjara, tak boleh potong dia. Rumah kamu 2 tingkat, taburkan duit atas meja 20,000, letak duit 20,000, pergi tidur. Kawak mai kebal, tak boleh potong tangan dia kerana kamu tak jaga harta kamu. Tengok Islam punya adil. Siapa suruh tak jaga duit hang 20,000? Bukan 20,000 rupiah. 20,000 rupiah pun 15 sen, 20 sen. 20,000 ringgit simpan dia elok. Kenapa tak simpan? Orang curi tak boleh potong tangan dia. Kau tak jaga harta kau. Mai surau naik motor, kunci motor tak cabut, kutu buat berlari motor. Siapa suruh tak cabut kunci? Tak boleh potong. Kau tak jaga harta kau. Duduknya bandar perdana, pergi mencuri di kepala batas. Dia curi LCD 90 inci, bubuk dalam kereta, komplit siap dengan remote sekali di kepala batas. Duduk bandar perdana, contoh, sampai tengah jalan, tak sampai rumah, sampai padang temusu, polis cekup dia. Polis cekup dia. Tengok-tengok semua komplit, tak boleh potong tangan sebab dia tak sampai rumah lagi. Harta tu belum milik dia. Dia tak paku lagi kat dinding, dia tak ejah lagi dengan estro. Anak-anak tak berimpun lagi. Sempoi ya. Belum ni, dia belum on lagi 818-831 bola HD. Belum ni. Liverpool lawan MU, dia tak ejah lagi. Belum sampai rumah, padang temusu, polis cekup, tidak boleh dipotong tangannya sebab belum dia milik harta itu. Adilnya Islam. Melayu baca tak hadis ni? Tak, hudud je habis. Melayu hilang tangan tak boleh jual cap kuih tiaw.
Ni hijrah apa ni? Hijrah apa ni? Zina. 4 bi arba'ati syuhada. Tengok zina. Datang jumpa tu hakim. Confirm tu hakim mereka zina. Hakim tanya saksi A, hang tengok mana? Dia tak cakap, dia angkat jari. Hakim tanya, hang tengok lagu mana zina? Dia angkat dengan yin dia, kacang dengan yin menggelembung. Nah, Nabi kata apa? Maaf sebut. Nabi kata kamu lihat zina itu berlaku. Maaf, Nabi sebut seperti kamu lihat anak kunci masuk lubang kunci. Baru boleh dakwah hakim. Tekan angin aku ni tak ada. Jangan senang. Nak pergi rejam, nak pergi sebab. Okeylah tanya A kata nampak macam Nabi sebut anak kunci masuk dalam lubang kunci. Clear tu hakim, saya nampak. Tanya B pula, saksi 4. B tanya nampak anak kunci. Contohlah. Maaf ni Nabi sebut. Tanya C nampak selimut ya. Tanya D tak apa lah tu hakim, dia gelap sikit. 4 kena bandul 80 rotan. Ini tak senang. Nabi ambil batu rejam. Oh, Melayu kata rejam nanti habis tak boleh buat jalan. Batu tak nak. Ni apa? Rebut masuk neraka. Baik itu tahniah Brunei, tahniah kamu berhijrah. Kita belum sambut hijrah, kita berhijrah. Maka sebab itu hijrah ke muncak dia penegakkan sebuah negara Islam. Berjalan undang-undang Allah di dalamnya. Itu hijrah. Baik, kita nak hijrah ke mana ni? Ujung kita ni. Saya nak sebut pertama, hijrah pemikiran. Nabi Ibrahim ajar. Dia dakwah ayah dia, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Hei bapa, kenapa sembah patung tak boleh bercakap, tak boleh buat apa? Dia ajar ayah dia hijrah pemikiran. Dah tahu benda salah, tak sabar ikut lagi. Dah tahu orang tu jahat, dah tahu orang tu dosa, dah tahu orang tu fasik, dah tahu orang tu jenis taghut, jenis melampau dalam agama. Allah ajar, faman yakfur bil taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingkarkan taghut, hijrah, tinggalkan taghut. Hijrah minta. Otak akal kita ni mahal, kena hijrah. Benda salah jangan duk pergi angguk. Confirm dah salah, angguk juga. Hidup punya pasal angguk. Boleh buat spek mata free, angguk. Yang tak rabun tunai pasal free, Muhammad rabun. Boleh tahan separuh rabun, boleh free satu. Ada pula separuh rabun. Jadi mau free. Tuan, dah tahu tak betul, awak bersama dengannya, jaga. Saya hurai ayat pemimpin dengan pengikut saat lagi, aku lapar dah. Pada makan dah. Jadi panjang. Saya nak ajak tuan-tuan hijrah pemikiran, memikirkan mana baik, mana salah. Hidup ni bernilai tuan-tuan bila kita tahu ini betul, kita ikut. Itu perangai Nabi. Itu yang Nabi ajar. Bila salah kita lawan. Itu Nabi ajar. Di samping kita beri nasihat. Satu, ajak tuan-tuan hijrah tindakan, perangai. Daripada pis jari di tengah ada rokok, meninggalkannya dengan tidak lagi pis demikian. Tuan-tuan, tak ada susahnya kita nak hijrah. Benda-benda macam ni tak ada susah. Terutama dalam kita berhijrah, meninggalkan kejahilan. Meninggalkan kejahilan. Dalam keadaan kita di Malaysia ni, subhanallah, tuan-tuan nak dapat ilmu ni, ya Allah, ya Tuhan, radio, TV, buku, bacaan, majalah, kuliah, ceramah, masjid, surau, ya Allah, ya Rahman, jahil juga lagi entahlah.
Spend sikit masa aja. Kalau majalah buku berguna, spend duit sikit. Kalau kuliah, spend masa sikit. Itu aja. Sebab pepatah Arab sebut al-jahlu mautul ahya. Kejahilan itu membunuh hidupmu. Bila kita jahil, jahil itu bunuh kita. Dia pembunuh kehidupan. Itulah kejahilan. Virus yang sangat dahsyat. Maka hijrah ke arah berilmu. Sayangkan masjid, sayangkan surau madrasah, sayangkan program-program agama. Sayang, cinta, kasih. Sampai Nabi letak kun aliman, muta'aliman, mustami'an, semua hadis itu semua faham. Nabi ajar jangan jadi yang langsung tak peduli apa. Mengajar tak boleh, mendengar tak boleh, muhibban, kasih majlis ilmu pun tak boleh. Dia jadi nombor 5, report ke JKKK. Ngaji tak nak, apa tak nak, report ke polis, report ke JKKK. Ayat tu Nabi kata fatuh liku, dia akan binasa. Diramalkan ramai nanti akan mati kesejukan. Kalau dah rebuh kucing, tuan-tuan, pejam mata rebuh kucing dalam bowl yang ada air yang dimasak. Mereka pejam mata menangis. Saya sahabat cerita, dia bawa balik Suria, NGO cerita dengan saya. Pejam mata, baling kucing, habis. Siap-siap daging, rebuh-rebuh makan. Kucing, tuan-tuan, kucing, kita dengan kucing macam mana interaksi kita dengan kucing. Mata dia, kita tengok, kita boleh baca. Tengok, kita diminta rokok. Kita tak rokok habis. Kucing berhenti sokok. Pasal tuan ni sokok. Ni benda-benda ni lempar kucing. Allah, saya tak boleh. Dia bila cerita saya nak menangis. Jumaat depan di 9 ketika saya habis khutbah Jumaat, sahabat tu jumpa saya sembang. Dia berbalik Suria dan dia akan pergi balik bulan sebelah ini atas nama NGO MAPIM untuk mengirimkan bantuan. Dia cerita semua ya Karim ya Rabb. Dan confirm, bila dia cerita confirm Ustaz, Iran terlibat membantu Assad. Negara nama Iran terlibat membantu rejim yang zalim menyembelih, menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Itu Iran dengan berdalil. Termasuk Hizbullah, pemimpin Hizbul Nasrullah itu memang cukup kuat menentang ahli sunnah wal jamaah. Kita dengar tu Allah geram aja, sejuk tapak kaki. Pasal saya dah tambah 3 pinggan kambing, saya diam je lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak ada gunanya kita bersimbang tentang hijrah kalau kita tak nak berubah. Kita mesti berubah. Sebab orang yang baik, Nabi kata hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih teruk pada semalam, habis. Kalau hari ini dengan semalam sama aja, rugi juga. Tapi hari ini much better than yesterday. Itu kita nak buat. Hijrah, satu konsep yang Islam ajar melalui peristiwa agung Makkah ke Madinah. Dan hijrah ini, ambillah pengajarannya, ambillah semua di sudut simbolik falsafahnya. Kerana sesungguhnya kita sedang berhijrah sekarang daripada alam roh duduk dalam alam roh. Sekarang kita berhijrah yang ketiga, yang kedua ni di alam dunia. Kita nak hijrah yang ketiga, alam barzakh. Kita nak berdiri depan Allah, alam akhirat. Ingat, hidup kita adalah hijrah. Bila nak mati, tak tahu. Calon-calon SPM 2-3 hari lepas kita baca paper, calon SPM 3-4 orang meninggal. Tengah jawab paper 1 BM1, kolek tumbang habis di Kelantan. Bangun tidur lelah, mati tak dan paper 2. Macam-macam Allah cerita. Mak busu ke, cik ibu Bukhari, cik muda teori hijrah ke, sampai masa jalan. Saya, tuan-tuan, kita semua akan pergi meninggalkan bumi yang alam yang sebentar ini. Kata hamka, kenapa Allah buat mati selain kuasa kehendak dia? Kata hamka, supaya orang lain boleh tumpang bumi. Dengan muka hampa nak duduk, hampa dah sepuat ke bawah. Kata hamka, supaya bumi ni lapang. Sebab tu Allah matikan orang, seorang baru lahir dia boleh hidup pula. Rasa seorang sikit. Antara Israel nak mai itulah.
Kita prepare lah diri kita. Kita congaklah umur kita. Kita tengoklah kekuatan tubuh kita, stamina kita. Tadi makan kan boleh banyak sangat, tak apa-apa, kenyang lagi jadi mengat. Pergi rokok 2 batang. Rokok sebab asap Ustaz, dia tak mengah sangat. So tuan-tuan muslimin dan muslimah, semoga Allah pilih kita jadi manusia yang suka buat benda baik. Dan insya-Allah esok 10 Muharram puasa lagi 9, 10. 11 hadis Imam Ahmad sifat dia dhaif. Hadis tu dhaif. Hadis kata puasa 11 dhaif. Tapi balik pada Imam Nawawi, walaupun hadis tu dhaif, Imam Nawawi beri pandangan boleh beramal untuk fadail. So, siapa nak puasa 9, 10, 11, alhamdulillah. Siapa nak puasa 9, 10, alhamdulillah. Siapa nak puasa 10, 11, alhamdulillah. Siapa nak puasa 10 sahaja esok, alhamdulillah. Siapa tak buat langsung, inna lillah. Bisa je lah rukuk tu. Dan tidak dibenarkan puasa sehari yang ini. Tak boleh. Untuk puasa 9, 10 tidak, 11 tidak. Itu tak boleh. 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11 atau 10 sahaja. 9 saja tidak dibenarkan. Itu kena ingat. So besok 10 Allah Nabi sebut hadis Aisyah, Nabi kata tidak ada puasa yang lebih baik. Hadis Muslim, tidak ada puasa yang lebih baik selepas puasa Ramadan kecuali puasa Muharram. Dan tidak ada solat yang lebih baik selepas solat fardu kecuali solat malam. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dia puasa Muharram lebih hebat dia selepas Ramadan. Tu jangan lupa besok 10 Muharram. Nabi sampai Madinah, Nabi tengok Yahudi puasa 10 Muharram. Nabi tanya, awak apa puasa? Kata Yahudi, 10 Muharram Fir'aun mampu tengah laut. Kata Yahudi, Fir'aun mampu 10 Muharram. So Nabi Musa rayakan hari itu dengan Nabi Musa berpuasa. Maka kami pun berpuasa, kata Yahudi. Lalu bersabda Nabi, sesungguhnya kami umat Islam lebih layak, lebih aula Nabi Musa tu kami raikan daripada kamu. Maka Nabi bersabda pada sahabat, berpuasalah kamu 10 Muharram. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan itu 10 mau buat. Kalau tak buat 9 tak buat, tak buat 11 tak buat, 10 mau buat. Hadis dia kuat. 9 hadis dia pun kuat. Hadis Muslim, Nabi kata, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa hari 9 Muharram. Nabi sebut, kalau aku sempat hidup 9 aku puasa. Allah takdirkan tahun depan tu Nabi wafat. Maka kata Imam Syafi'i, boleh kata Nabi kata kalau hidup dia buat, maka kita boleh buat. Dia puasa 9. Walau Nabi tak buat, tapi Nabi kata kalau hidup aku buat, makna jadi sunnah. Cuma 11 Muharram, hadis Imam Ahmad, hadis itu bersifat dhaif. Cuma Imam Nawawi kata nak buat pun boleh atas fadail. So Rabu, Khamis, Jumaat, straight 3 hari. Siapa yang mampu, tak apa Rabu, Khamis, Jumaat sokong. Tu je lah nak pesan. Saya tak puasa hari ni, baru balik KL, mak saya sakit, masuk hospital. Sampai pagi tadi pukul 1, pukul 2 detik. Itu yang aku tak puasa. Aku tengok hampa makan dia, aku malu. Lepas-lepasnya aku makan. Besok saya puasa insyaAllah. Besok insyaAllah puasa. Mudah-mudahan Allah kirimkan rahmatnya kepada kita. Karena orang yang berhijrah yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian untuk malam ini. Dengan ruang malam ini sebenarnya sepatutnya dilangkaui kuliah bulanan. Tapi saya batal langkaui, saya bagi tuan-tuan. Sayangnya aku kat surau benda-benda. Walaupun langkaui terlepas malam ni sotong bakar. Tak apa, tunggu tahun depan. Mudah-mudahan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.